Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Azmi daripada kelas CTU 552 EH4. Idealisme adalah sebuah istilah yang digunakan pertama kali dalam dunia falsafah oleh Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 hingga 1716 pada awal abad 18. Ia menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato. Justru sudah pastinya bertembung dengan materialisme aliran Epicurus. Idealisme berasal daripada istilah dunia di dalam jiwa yang dikemukakan oleh Plato. Jadi, pandangan ini lebih menekankan hal-hal bersifat idea dan merendahkan hal-hal material dan fizik. Pemikiran idealisme ialah pemikiran yang mengatakan bahawa semua kewujudan ini adalah di dalam pemikiran semata-mata atau semata-mata dalam kepala. Ia bercanggah dengan pemikiran realisme yang mengatakan bahawa alam ini wujud secara realistik. Manakala pemikiran idealisme meletakkan semua yang wujud ini tidak lebih melainkan apa yang terdapat di dalam akal. Golongan ini berhujah dengan panca indera yang mengalirkan ion untuk disampaikan ke otak. Maka semua kewujudan ini hanyalah berada di otak semata-mata. Ia terbentuk dengan dua asas, iaitu negatif, iaitu menolak kewujudan fizik secara hakikat. Yang kedua, positif, iaitu berpegang bahawa semua kewujudan ini hanyalah roh dan akal semata-mata. Maka mereka meletakkan kewujudan ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh panca indera dan ia terletak di otak. Tiada sebarang kewujudan di luar otak dan segala-galanya hanyalah aliran elektrik yang disampaikan oleh panca indera. Idealisme dalam pendidikan dapat dilihat dari tiga aspek falsafah, iaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Yang pertama ialah teori ontologi. Menurut Blaikie 2007, ontologi merupakan cabang falsafah yang membawa erti konsepsi mengenai realiti tidak kira sama ada nyata atau abstrak, yang selanjutnya mempengaruhi cara manusia mendefinisikan diri dan alam di sekitarnya. Ontologi merupakan idea atau andaian tentang sesuatu realiti sosial, situasi dalam masyarakat. Sesuatu idea itu sama ada boleh dilihat atau tidak. George Knight mengutarakan bahawa realiti bagi idealisme adalah penampilan dunia yang ditangkap oleh panca indera dan realiti dunia yang ditangkap melalui kecerdasan akal. Selanjutnya dia berpendapat bahawa idea yang dahulu membandingkan objek-objek material yang dapat diilustrasikan dengan membuat sebuah kerusi. Para penganut idealisme berpandangan bahawa seseorang mestilah mempunyai idea tentang kerusi di dalam kepalanya sebelum ia dapat membuat kerusi untuk diduduk. Idealisme metafizik dapat dirumuskan sebagai sebuah dunia pemikiran psikologi. Huraian di atas dapat difahami bahawa walaupun idealisme berfokus pada dunia idea yang abstrak, namun ia tidak menolak unsur-unsur teori yang bersifat empiris indrawi. Pandangan idealisme tidak memisahkan sesuatu yang abstrak pada tahap idea dari dunia teori. Namun, perkara yang utama ditekankan dalam dunia idea kerana teori tidak akan pernah ada sebelum tercetusnya idea. Seterusnya ialah teori epistemologi. Blight 1993 menerangkan epistemologi secara jelas sebagai the theory or science of the method or grounds of knowledge, di mana ketiga-tiga aspek ini digunakan sebagai kaedah atau cara untuk memperoleh sesuatu ilmu daripada realiti sebenar yang berlaku.
bagaimana apa yang berlaku itu diketahui, apa yang boleh diketahui, dan apakah tuntutan yang perlu dipenuhi untuk menjelaskan sesuatu ilmu tersebut. Kunci untuk mengetahui idealisme epistemologi terletak pada metafizik mereka. Ketika idealisme menekankan realiti dunia idea dan akal fikiran dan jiwa, dapat dilihat bahawa teori mengetahui epistemologi pada dasarnya adalah eksplorasi untuk menanamkan idea dan konsep. Mengetahui realiti bukan melalui pengalaman melihat, mendengar atau merasa, melainkan sebagai tindakan untuk menguasai sesuatu idea dan menyimpannya di dalam fikiran. Berdasarkan itu, dapat difahami bahawa pengetahuan tidak berdasarkan pada sesuatu dari berasal dari luar, tetapi pada sesuatu yang telah diolah dalam idea dan pemikiran. Dalam idealisme, kebenaran adalah sesuatu yang inherent pada alam semesta, dan kerana ini sebelumnya ia sudah ada dan bebas dari pengalaman. Oleh itu, kaedah yang digunakan untuk mencapai kebenaran tidak bersifat empirical. Idealis percaya pada intuisi wahyu dan akal fungsinya untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan. Kaedah-kaedah ini adalah yang paling tepat dalam memahami kebenaran sebagai idea, di mana ia adalah pendidikan epistemologi asas idealisme. Yang ketiga ialah teori aksiologi. Menurut George Knight, alam semesta ini dapat difikirkan dan dipertimbangkan dari segi makrokosmos, alam semesta besar, dan mikrokosmos, alam semesta kecil. Dari sudut pandangan ini, makrokosmos dilihat sebagai dunia pemikiran akar mutlak, sementara bumi dan pengalaman dunia dapat dilihat sebagai bayangan dari apa yang sebenarnya ada. Dalam konsep seperti itu, tentu saja akan terbukti bahawa kedua-dua kriteria etika dan estetika kebaikan dan kemudahan adalah luaran bagi manusia yang terletak pada intipati kebenaran itu sendiri dan berdasarkan prinsip-prinsip yang abadi dan baku. Dalam pandangan idealisme, kehidupan yang hidup selaras dengan penggera alam semesta. Sekiranya diri mutlak dilihat dalam perspektif mikrokosmik, diri manusia secara individu dapat dikenali sebagai diri mikrokosmik. Dalam kerangka itu, peranan individu dapat serupa dengan diri mutlak. Huraian di atas memberi pemahaman bahawa nilai kebaikan dilihat dari perspektif diri yang mutlak. Apabila manusia dapat menyesuaikan diri dan dapat menampakkan diri dengan yang mutlak sebagai sumber etika moral, maka kehidupan yang beretika telah diperoleh. Dalam hal ini, Gutek berpendapat bahawa pengalaman yang mempunyai nilai didasarkan pada kemampuan untuk meniru Tuhan sebagai sesuatu yang mutlak, sehingga nilai etika itu sendiri adalah sesuatu yang mutlak, kekal, tidak berubah dan universal. 5 implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Yang pertama adalah sebagai tujuan untuk membentuk karakter, mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. Yang seterusnya, kurikulum merupakan pendidikan liberal untuk pengembangan kemampuan dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketiga ialah metod yang diutamakan adalah metod lecturing, iaitu penyampaian kuliah, tetapi metod lain yang efektif dapat dimanfaatkan. Yang keempat, peserta didik atau anak didik bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat dan kemampuan dasarnya. Akhir sekali, pendidik atau guru bertanggungjawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan
melalui kerjasama dengan